Assalamualaikum, welcome back to Jalan TV. Nama aku Nazrin. So untuk episod 7 kali ni aku nak ulas mengenai dengan bagaimana korang freelancers nak close sesuatu projek kreatif gaya agensi. Kepada korang yang dah subscribe channel ni, terima kasih banyak aku ucapkan dan terus support Jalan TV. Tapi kepada korang yang masih baru di channel ni, jangan lupa tonton video-video aku yang lepas. Kalau korang suka dengan sharing aku, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, okay? Aku percaya di antara korang mesti ada masalah bila bercakap tentang close project. So, aku nak share sesuatu yang berharga lah untuk korang supaya korang dapat close project di masa akan datang. Tapi sebelum aku mulakan sharing, semestinya aku akan buat disclaimer lah. Aku tak nak korang terlalu berharap dengan sharing yang aku buat. Korang kena try and error sendiri so that korang tahu sama ada tips yang aku share ni berjaya atau tak dengan korang. Okay, tanpa buang masa, kita mulakan tips bagaimana korang freelancers nak close sesuatu projek kreatif gaya agensi. So tips yang pertama adalah korang kena faham sebaik mungkin brief atau idea yang klien atau prospek korang bagi. Sebab benda ni melibatkan korang punya research dan brainstorm session later. Bila kau dapat sesuatu maklumat yang lengkap daripada klien atau prospek ni, semestinya korang punya research session akan smooth lah. Perkara ni juga untuk mengelakkan daripada salah information bila korang buat proposal nanti. Sebab kita nak elakkan daripada klien atau prospek korang ni memandang serong lah dekat korang. Berkemungkinan diorang akan cakap yang korang ni tak serius atau mungkin tak fokus dan sebagainya lah. Sebab kita nak impress klien atau prospek ni, semestinya kita kena bagi sesuatu yang unik dan hebat lah di mata diorang. Okay, tips yang kedua pula, korang kena maksimumkan kreativiti dan idea korang dalam propose sesuatu visual atau solution lah kepada masalah yang klien atau prospek hadapi. So apa yang aku maksudkan dengan maksimumkan kreativiti dan idea ni? Okay, actually apa yang aku maksudkan adalah bila kau buat sesuatu proposal, kau kena perah otak sebaik-baiknya tau. Ada setengah case aku tengok freelancer dia menghadkan kreativiti dan idea ni based on klien atau prospek ni punya budget. So bagi aku ini perkara yang salah lah. Tapi bila korang maksimumkan kreativiti dan idea korang, so semestinya korang akan impress klien lah. Apa yang korang harapkan adalah korang dipilih untuk handle projek tu, betul? So korang kena perah seelok-eloknya lah idea atau kreativiti yang korang ada. Okay, next tips yang ketiga pula, korang kena fleksibelkan masa korang untuk klien atau prospek korang ni. So apa yang aku maksudkan dengan fleksibelkan masa ni? Setengah klien atau prospek dia suka invite korang untuk meeting atau video call so that korang tak tertinggal sesuatu lah untuk projek tu. Cuba elakkan beri alasan supaya klien atau prospek tak memandang serong lagi lah dekat korang. Sebab perkara ni menampakkan korang punya professionalism tau. Bila klien nampak korang ni professional, secara tak langsung klien atau prospek ni akan happy dengan korang. Sebab diorang akan fikir korang ada masa untuk diorang. Apa yang diorang minta tu korang cuba tunaikan lah. Perkara ni juga dapat meningkatkan percentage yang korang akan dipilih untuk handle projek ni. Okay, next tips yang keempat pula, korang cuba elakkan untuk bekerja seorang diri. Sebab aku faham freelancer ni memang suka kerja seorang, tapi bagi aku two is better than one. So semestinya knowledge untuk seorang freelancer tak sama dengan knowledge untuk 2-3 orang punya freelancer. Bila ada 2-3 orang freelancers atau kerja secara berkumpulan, secara langsung korang punya proposal akan ada improvement. Mungkin dari segi idea atau visual atau presentation. Dan bila ada kepelbagaian idea dan solution ni, secara tak langsung klien atau prospek dia akan pandang tinggi kat korang tau. Sebab dia orang akan hire seorang, sedangkan korang kerja berkumpulan, dia orang tak tahu pun. Tapi apa yang kita harapkan adalah close project tersebut. So korang akan dipilih atau berkemungkinan chances dia tinggi lah untuk korang dipilih untuk handle projek tu. Okay, tips yang terakhir, tips yang kelima adalah korang rancang betul-betul project timeline bila korang buat proposal untuk klien atau prospek korang ni. So basically klien dengan prospek ni mengharapkan satu project timeline yang smooth lah. Tapi sebelum korang buat project timeline yang betul-betul untuk diorang, korang kena tahu juga bila deadline untuk projek tersebut. Bila korang buat sesuatu project timeline, semestinya korang kena relate dengan projek yang diberikan oleh klien atau prospek lah. Jangan terlalu lama atau jangan terlalu sekejap. Sebab bila terlalu lama, berkemungkinan klien atau prospek ni tak suka menunggu. Tapi kalau terlalu sekejap lah, aku risau klien atau prospek ni fikir korang ni tak legit. Boleh ke korang selesaikan projek ni dengan bersungguh-sungguh atau bagus lah? Sebab dengan timeline yang pendek, berkemungkinan korang punya outcome akan tak bagus atau mungkin korang terlalu promising lah. Projek timeline yang bagus juga dapat memberikan gambaran kepada klien atau prospek flow yang korang akan lalui untuk buat projek tu, walaupun korang belum dapat pun lagi close projek tu lah.
And that's all for today. Aku rasa cukup 5 tips ni je untuk episod 7 kali ni. Actually ada banyak lagi cara lah untuk korang close project Gaya Agency. 5 tips ni antara yang aku masih guna sampai sekarang lah untuk JLM. So aku harap dengan 5 tips yang aku share kali ni dapat membantu korang untuk close project kreatif di masa akan datang lah. And then aku rasa korang boleh research apa-apa yang patut di Google atau mana-mana platform supaya korang dapat improve lagi diri korang. Last but not least, pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. And then kalau korang ada pandangan atau cadangan yang korang nak bagi, korang boleh komen di ruangan komen di bawah lah. Okay, Assalamualaikum.